Adik-adik dah ada lah. Allahu Akbar, bagusnya. Sekejap tau. Kasih Ustazah siapkan sikit je lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton dan adik-adik soleh-solehah yang Ustazah kasihi? Ustazah tahu ada di kalangan adik-adik yang kurang sihat. Ada yang demam, batuk. Tak apa, Ustazah ingin mengajak adik-adik semua untuk kita bersama-sama mendoakan kawan-kawan yang kurang sihat supaya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sihat seperti sedia kala. Adik-adik, hari ini adik-adik akan bersama dengan Ustazah. Siapa Ustazah? Adik-adik, pak kata pepatah kan, tak kenal maka tak cinta. Saya Ustazah Halimah dalam rancangan Kafa di Hijrah. Adik-adik, hari ini Ustazah ingin membawa adik-adik memahami dan mendalami ilmu ibadah subjek tahun 1. Sebelum tu, apa kata adik-adik selesakan diri dulu. Dah selesa belum? Hanum, hati-hati berlari tu. Jatuh nanti. Tak sabar ya dengan kawan-kawan. Tak apa, mari. Kami semua ada di sini. Adik-adik dah selesa? Alhamdulillah. Adik-adik dah selesa? Ustazah nak ajak adik-adik semua untuk kita bersama-sama mendadah tangan dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga dengan kita membaca doa tadi, kita mendapat keberkatan. Kita semua termasuklah Ustazah, adik-adik, sentiasa di bawah lembayung rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, tadi kan adik-adik ingat tak Ustazah tadi tengah buat apa? Alhamdulillah. Pandai adik-adik. Tadi Ustazah kan? Ustazah tengah mengemuk? Bukan adik-adik. Ustazah sedang membersihkan habuk di atas meja. Pandailah Hafizah ni. Bagus. Adik-adik, Ustazah aktiviti yang buat tadi tu ada kaitan tau dengan tajuk pelajaran yang kita akan pelajari hari ni. Adik-adik rasa apa yang akan kita pelajari hari ini? Alhamdulillah, pandai adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari tajuk konsep kebersihan di dalam Islam. Adik-adik, Islam sangat mementingkan kebersihan tahu. Jadi adik-adik, kita kan, kita ni nak kena belajar hari ini ni pasal kebersihan. Mengenai apa? Mengenai pengertian kebersihan, mengenai apa lagi? Mengenai tujuan kenapa kita menjaga kebersihan dan juga cara bagaimana kita hendak menjaga kebersihan. Adik-adik, nanti ketika mana adik-adik belajar cara menjaga kebersihan, Ustazah akan menerangkan bagaimana kita mendapat hikmah, mendapat kelebihan, mendapat kepentingan daripada kita menjaga kebersihan tahu adik-adik. Jadi adik-adik, sila fokus pada Ustazah bagi yang sedang bermain handset di rumah tu. Okey adik-adik, sekarang kita pergi pula lihat apa itu pengertian kebersihan. Kebersihan itu adalah menghilangkan segala kotoran yang ada pada diri kita, pada pakaian, pada mana lagi? Di tempat tinggal. Adik-adik, membersihkan diri itu macam mana? Membersihkan diri itu adalah, membersihkan diri itu macam kita. Sekarang diri kita, tengah inilah diri kita ni. Membersihkan diri kita dengan pelbagai cara dan aktiviti. Contohnya adik-adik membersihkan rambut.
Dengan membersihkan rambut, kita secara tidak langsung menjaga kebersihan diri. Kalau kita tak jaga kebersihan diri kan adik-adik, Cik Kut-Kut datang. Ada yang menggaruk kepala tu tengok Ustazah. Cik Kut-Kut tu apa Ustazah? Cik Kut-Kut tu kutu-kutu yang akan pergi datang ke rambut kita, duduk dekat kepala kita sebab kita kurang menjaga kebersihan. Kemudian kan adik-adik, membersihkan pakaian ni macam mana? Membersihkan pakaian ni contohnya macam kita sekarang. Ustazah sedang pakai baju kurung. Adik-adik kat rumah pakai baju t-shirt kan? Jadi bila kita memakai pakaian kita ni, bila ada kotor, contoh kat baju Ustazah, terkena kotoran lah. Itulah maksudnya membersihkan pakaian. Manakala membersihkan tempat tinggal pula, tempat tinggal tu apa Ustazah? Tempat tinggal tu adalah rumah atau tempat yang kita diami. Jadi, membersihkan tempat tinggal itu seperti membersihkan ruang dapur, ruang tamu. Itulah dia membersihkan tempat tinggal. Bila kita menjaga kebersihan tempat tinggal, secara tak langsung kita sekeluarga akan hidup dengan lebih selesa dan bahagia. Itulah dia pengertian kebersihan. Jadi, tujuan kita menjaga kebersihan ni adik-adik adalah untuk apa adik-adik? Untuk kita menjadi lebih sihat. Dah sihat, kita pula akan amalan yang kita lakukan itu akan menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan pula akan menyukai kita dan dijauhi oleh syaitan. Adik-adik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kesayangan kita, ada bersabda, "At-tuhur syatrul ta'am." Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sebelum kita berehat sebentar lagi, Ustazah nak adik-adik sediakan satu alat kebersihan. Sebab kita nak buat apa? Tunggu, kita berjumpa sebentar lagi. Alhamdulillah, adik-adik masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Halimah dalam rancangan Kafa di Hijrah. Adik-adik, waktu rehat tadi ada pergi makan dan minum ya? Tak apa. Ustazah tak marah pun. Ustazah nak tanya, adik-adik lepas makan tadi dah basuh tangan ke belum? Ada yang tersenyum lebar tu. Tak apa, bagi yang belum basuh tangan, pergi basuh tangan dulu. Okey, sebab bila kita basuh tangan kita nanti jadi bersih kan? Bila tangan kita jadi bersih, kita nak belajar selepas ni pun lebih selesa. Adik-adik, tadi sebelum rehat, Ustazah ada pesan sesuatu dekat adik-adik. Ingat tak? Ustazah minta adik-adik untuk menyediakan satu alat kebersihan. Alat kebersihan tadi, Ustazah nak adik-adik letak tepi dulu. Sebab apa? Nanti kita akan gunakan dia, okey? Okey adik-adik. Sekarang Ustazah nak mengingatkan balik pada adik-adik, tadi kita dah belajar tentang pengertian kebersihan. Bila kita dah tahu pengertian kebersihan, jadi Ustazah nak ajak adik-adik untuk memahami bagaimana cara untuk kita menjaga kebersihan. Adik-adik, cara kita menjaga kebersihan ni ada dua tau. Menjaga kebersihan jasmani dan juga menjaga kebersihan rohani. Apa tu menjaga kebersihan jasmani dan menjaga kebersihan rohani? Menjaga kebersihan jasmani itu, ni diri kita. Menjaga kebersihan jasmani itu menjaga kebersihan tubuh badan. Kemudian, menjaga kebersihan jasmani juga membersihkan kotoran yang boleh dilihat dan dipegang. Manakala kebersihan rohani pula adalah kebersihan yang mana kita perlu membersihkan kotoran yang tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat. Macam mana tu? Tak apa. Adik-adik, relax. Selepas ni,
Ustazah akan membawa adik-adik bersama-sama dengan Ustazah untuk Ustazah membawa adik memahami apa itu kebersihan jasmani. Adik-adik, kebersihan jasmani itu adalah kebersihan yang kita perlu bersihkan kotoran yang boleh dipegangkan, boleh dilihatkan. Okey, adik-adik bayangkan adik-adik pergi bermain di padang. Adik main. Terkena pula lecak. Bila adik-adik terkena lecak, lecak tu kan kotor kan? Dengan lecak tu, adik-adik mestilah membersihkan pakaian adik, membersihkan diri adik. Itulah dia yang kita katakan sebagai kebersihan jasmani. Okey adik-adik, Ustazah nak terangkan pula kepada adik-adik kebersihan rohani. Apa itu kebersihan rohani? Tapi tunggu, kejap tau. Ustazah nak tunjukkan sesuatu kepada adik-adik. Nampak tak ni apa? Ini gambaran bahawa Ustazah nak tunjukkan dekat adik-adik sesuatu ni. Ada lagi hadiah untuk adik-adik. Ni dia. Andaikan ni hati adik-adik. Hati adik-adik kat dalam kan. Kita tak boleh lihat, kita tak boleh pegang. Ustazah nak tunjukkan bahawa bila tak boleh pegang dan tak boleh lihat ni, semua melibatkan perkara yang dalam hati ni. Adik-adik cuba tengok ya. Duduk dalam hati, kita tak boleh lihat, tak boleh pegang. Jadi mesti adik tertanya, apa perbuatan yang menyebabkan menjadi kotoran dalam diri kita? Contohnya kan adik-adik, perkara ataupun perbuatan yang menyebabkan kotor di hati kita seperti bercakap bohong. Kemudian iri hati, suka menunjuk-tunjuk. Inilah dia contoh perbuatan yang menyebabkan hati kita kotor adik-adik. Bila hati kita kotor, ia menjadikan titik hitam dalam hati kita. Jadi kita perlu bersihkan kotoran ni. Itulah yang kita katakan sebagai membersihkan kotoran yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh dipegang. Jadi kita boleh tahu dengan apa? Dengan perbuatan. Okey adik-adik, Ustazah kan suka untuk adik-adik lebih mengetahui mengenai kebersihan ni tau. Jadi Ustazah ingin membawa adik-adik untuk mengetahui bagaimana cara untuk kita menjaga kebersihan jasmani. Ada yang cakap, macam mana ni Ustazah kita nak menjaga kebersihan jasmani? Tak apa. Mari Ustazah bawakan kepada adik-adik. Adik-adik, cara menjaga kebersihan jasmani adalah dengan kita memberus gigi. Apabila kita memberus gigi, apa yang kita dapat adik-adik? Seperti adik-adik, setiap pagi bangun pagi, mesti kita gosok gigi kan? Sebelum nak tidur, mesti kita gosok gigi kan? Kelebihan ataupun hikmah daripada kita menggosok gigi, gigi kita akan menjadi bersih. Bila dah bersih, kita pun, mulut kita, nafas kita akan berbau segar. Bila segar, kawan-kawan pun suka. Selain daripada tu kan adik-adik, dengan kita menjaga kebersihan ni, macam mana? Mari kita lihat yang seterusnya. Dengan mandi. Hari-hari adik-adik mandi tak? Alhamdulillah adik-adik mandi. Dengan mandi, kita akan merasa badan kita segar, bersih dan badan kita akan berbau wangi. Itulah dia antara cara bagaimana kita perlu menjaga kebersihan diri. Adik-adik, tadi Ustazah dah kupaskan pada adik-adik bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri. Tapi Ustazah belum terangkan lagi pada adik-adik bagaimana cara kita membersihkan kebersihan rohani. Macam mana tu adik-adik? Menjaga kebersihan rohani ni adik-adik, Ustazah akan kupas lebih lanjut dan dengan lebih menarik kepada adik-adik. Jadi, macam mana cara membersihkan rohani? Kita tunggu. Kita akan berjumpa selepas ini. Alhamdulillah,
Adik-adik masih lagi bersama dengan Ustazah dalam rancangan Kafah di Hijrah. Adik-adik, Ustazah nak mengajak adik-adik untuk kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum tu, Ustazah nak ingatkan balik kepada adik-adik, apa yang kita telah pelajari tadi. Kita telah pelajari apa dia, cara ataupun bagaimana cara kita nak menjaga kebersihan. Adik-adik, lihat di sini. Cara menjaga kebersihan tu ada berapa? Ada 2. Kebersihan jasmani dan juga kebersihan rohani. Adik-adik, cuba kita ingatkan balik. Kebersihan jasmani itu adalah kebersihan yang mana kita perlu membersihkan kotoran yang boleh dilihat dan boleh dipegang. Sekarang kita tengok pula cara menjaga kebersihan rohani. Cara menjaga kebersihan rohani ni adik-adik, membersihkan kotoran yang mana? Yang tidak boleh dilihat dan tidak boleh dipegang. Adik-adik, Ustazah kan tadi Ustazah dah ada bagi adik-adik contoh. Contoh seperti mana? Contoh seperti kita berbohong. Dah kotor dah hati kita. Apa lagi? Suka menunjuk-nunjuk. Kotor dah lagi hati kita. Tapi Ustazah belum terangkan lagi kepada adik-adik bagaimana cara untuk kita menjaga kebersihan hati. Adik-adik rasa macam mana kita nak menjaga kebersihan hati? Mari Ustazah bawakan kepada adik-adik macam mana kita nak jaga kebersihan hati. Ini apa dia? Gambar apa ni adik-adik? Alah pandai. Ini gambar orang mengambil wuduk. Orang ke? Bukan adik-adik. Ini hanya tangan, bukan orang. Tapi yang ambil wuduk ni adalah orang lah kan. Macam kita ambil wuduk. Sebelum solat, mesti kita ambil wuduk kan adik-adik? Adik-adik, sebelum solat kita ambil wuduk tu, pelbagai hikmah dan juga pelbagai kelebihan yang kita dapat dengan kita mengambil wuduk. Apa dia? Hafizah, tak sabar nak jawab. Okey, Hafizah jawab. Macam mana dengan kita mengambil wuduk ni dapat kelebihan dan hikmah? Okey, pandai Hafizah. Dengan kita mengambil wuduk, hikmah yang kita dapat adalah solat kita, ibadah kita menjadi sah. Kemudian, bukan setakat tu je tahu adik-adik. Dengan kita mengambil wuduk, badan kita akan berasa bersih dan juga kita akan berasa lebih segar. Pandai adik-adik. Okey adik-adik, sekarang kita pergi pula. Bagaimana cara menjaga kebersihan rohani? Apa dia Ustazah nak tunjuk? Kita lihat yang kedua. Gambar apa ni adik-adik? Kita cara menjaga kebersihan rohani ini adalah dengan kita melakukan solat. Adik-adik, sehari semalam berapa kali kita melakukan solat? Alah pandai. Kita sehari semalam melakukan solat sebanyak 5 kali. Jadi adik-adik, dengan solat yang kita lakukan ni kan adik-adik, bukan setakat mendapat pahala tau. Malahan kelebihan yang kita dapat dengan melakukan solat ni, hati kita menjadi tenang. Lepas tu, bukan setakat tu je hati kita menjadi tenang. Malahan dengan kita melakukan solat ini dapat mencegah perbuatan kita daripada melakukan perkara yang tidak baik. Adik-adik, nampaknya pembelajaran kita hari ini sudah hampir ke penghujung. Adik-adik, Ustazah ingin simpulkan apa yang kita telah pelajari hari ini. Adik-adik, Ustazah nak tunjukkan sesuatu pada adik-adik. Apa dia? Ini dia. Pokok kebersihan. Pokok kebersihan ni kan adik-adik. Ini dia. Ustazah nak ingatkan adik-adik apa yang kita telah pelajari hari ini. Apa dia? Pengertian kebersihan. Kemudian kita dah belajar tujuan kita menjaga kebersihan, cara bagaimana kita menjaga kebersihan dan juga bila kita dah jaga kebersihan, ada hikmah, ada kelebihan, ada kepentingan yang kita dapat daripada
menjaga kebersihan. Adik-adik, sebelum Ustazah mengakhiri perkongsian Ustazah hari ini, Ustazah ada 2 tugasan untuk adik-adik. Apa dia? Tugasan yang pertama, ingat tak tadi Ustazah ada minta kerjasama adik-adik untuk menyediakan alat kebersihan. Alat kebersihan tadi kan adik-adik pegang dan adik-adik buat apa sahaja aktiviti dengan alatan tersebut dan kemudian adik-adik bolehlah nak buat gambar ke, nak buat video ke dan upload di social media dan jangan lupa #Kafah di Hijrah. Jangan lupa #Kafah di Hijrah. Kemudian, itu baru tugasan pertama tau. Tugasan yang kedua adalah scan QR code yang telah dipaparkan. Scan. Nanti adik-adik bolehlah bila dah scan adik-adik akan tahu apa tugasan yang Ustazah beri. Adik-adik, dah. Alhamdulillah pandai adik-adik ni. Moden sekarang. Macam gini scan QR code. Okey adik-adik, sebelum Ustazah akhiri perkongsian Ustazah hari ini, Ustazah mohon maaf jika ada salah silap daripada Ustazah. Sejuta kemaafan Ustazah mohon. Jadi Ustazah doakan semoga adik-adik sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan belajarlah dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Tetapi bersama dengan siapa? Dengan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الصلاة والسلام 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 حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله والسماء بسم الله وفي الحدي رسول